Sama Malaysia, Alhamdulillah. So, terdetik di hati saya rasa saya bagus cari ilmu pasal bisnes dalam Islam. Walaupun saya ada pengalaman ataupun saya ada background bisnes dalam Islam. Jadi saya jumpa lah beberapa orang profesor, mula-mula saya jumpa ada Unimas. Lama dulu Unimas ada, saya ada orang boleh supervise. Kita balik ke Amerika, mungkin kita nak belajar, lama dulu. Jadi saya perlu saya balik lagi, saya stay situ je. So mula kerja situ. Lepas ya, Alhamdulillah 2018 saya terdetik, saya better mula benar-benar. Saya jumpalah beberapa orang profesor dari UiTM. Sama dengannya saya nak mula model perniagaan Islam. Because pun kita dalam bisnes tu, model contemporary melobo, macam-macam model. Nah, Michael Porter model, Blue Ocean strateginya, fight, macam-macam. Saya nanya, ni model Islam. Sedarkah? Sedangkan mungkin kita nanggap balik, majoriti sahabat Rasulullah SAW adalah usahawan, peniaga. Even yang the top 10 10 yang dia jadi syurga masa hidup lagi, right? Contohnya Abdurrahman bin Auf, even Abu Bakar As-Siddiq adalah usahawan. Jadi saya mikir betul lah, kita tahu something wrong dengan kita pun pelajaran. Ini model perniagaan Islam. Jadi saya start mula PhD saya dalam kejayaan usahawan Islam di Sarawak, kajian saya. Apakah faktor-faktor penyumbang kepada usahawan Islam, terutama sekali di Sarawak tu, dalam konteks menjalankan perniagaan. So saya pun research tahun 2019. And this year Alhamdulillah lah, present paper even daripada Nigeria, seorang profesor ada saya present saya pun konsep idea tu yang ada interesting benar kau pun idea tu yang ada. Aku belum pernah jumpa this kind of idea. Kita banyak tanggal artikel kebanyakannya hanyalah bisnes macam biasa aja, iaitu modern. So Islamic sih banyak. Jadi Alhamdulillah saya baru habis graduate juga, baru dapat surat senate daripada UiTM. Alhamdulillah habis PhD saya bulan 10 tu. So baru lagi. So itulah kali pertama saya kelakar pasal model perniagaan Islam dengan tabligh. Alhamdulillah di kampung dia pun. Syukur banyak-banyak saya. So kita adalah orang yang pertama dengar apakah model perniagaan Islam berdasarkan kajian Dr. Falsafah. Whereby salah seorang yang membantu saya dalam kajian saya dalam menganalisa adalah Profesor Joseph Hare. Profesor Joseph Hare adalah seorang profesor yang paling terkemuka di dunia yang berada di University Alabama. So ini pun mukadimah. Now, apabila saya ngecek betul-betul bisnes dalam Islam, rupa-rupanya apa yang dibelajar dulu lain sebenarnya cernik Islam nanggar bisnes. Terlalu jauh bezanya. And Alhamdulillah sebagai orang Islam, Allah dah beri kesempatan kita nak masuk syurga berbagai cara. Contohnya perempuan taat dengan laki, insya-Allah masuk syurga. Dengan syarat laki si mulai kerja boleh lah. Mun laki gembak kita pergi kelab lampai si dapat. Mun laki pada pakai duduk, stay rumah, insya-Allah syurga. Pemimpin dia juga. Nak masuk syurga, jadi pemimpin yang adil. Jadi pemimpin adil, Allah janji kau dapat syurga. And usahawan ada juga. Kita dengar hadis At-Tirmizi, hadis 1209, hadis 1311, hadis 1310. Jelas saya baca hadis Tirmizi 1131. Hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para pedagang, orang bisnes lah, akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang berdosa. Hadis tu Ustaz, businesswoman tu akan dibangkit di akhirat lah dalam keadaannya tu berdosa. Dalam English wicked, teruk sikit tu. Kecuali sebab di situ kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik serta jujur. Semua usahawan according to this hadis berdosa.
kecuali 3 golongan tu. Yang nombor 1. Itu saya explain detail. Nombor 2, hadis 1130 hampir sama bunyinya. Ya, hadis Tirmizi juga berbunyi peniaga yang boleh dipercayai dan beramanah, yang boleh dipercayai, beramanah adalah bersama dengan para nabi, kita orang-orang yang dapat dipercayai itu siddiqin dan orang-orang yang mati syahid atau syuhada. Sikit aja requirement dia. Requirementnya orang yang boleh dipercayai, jujur dalam berdagang. And ada hadis, last hadis, hadis Tirmizi, hadis 1209. Di hadis itu ada peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang jujur dan orang yang syahid. Imagine kita. Allah pada semua peniaga, you ada peluang masuk syurga. Itu syaratnya. Tapi kita dengar hadis pertama tu, Rasulullah mana apa? Semua pedagang tu danya berusaha, danya teruk. Apa maksudnya situ? Terukkah usahawan-usahawan? Yes, teruk. Apabila usahawan tu nyasi bersandarkan kepada agama, teruklahnya. Contoh, model-model perniagaan yang ada di kita tu, yang dipakai oleh kebanyakan kita, dipakai dari silap barat, semua model tu gagal. Sebab apanya gagal? Dia bukan berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang paling clear, kita pernah dengar satu company yang bernama Enron di Amerika. Tu kita kata nak luar, kata kita nak dalam. Enron, sebuah syarikat di Amerika, nya telah rugi 74 bilion US dollar, di mana sidak yang orang atas orang yang kira sokol pandai lah, daknya mula sistem perakaunan di input. Saya belajar pasal pelaburan di Amerika, diajar oleh sidak Amerikan pasal investment. Saya pernah dengar sidak Enron, sidak di profesor di sini kata pasal HFV ataupun nilai keadaan mata wang pada masa akan datang. Pernah hypothetical, olok-olok aja lah. Tapi dah Enron tak pandai, molahnya orang percaya. Lingkup 74 bilion and lebih 4,000 pekerja siap ada kerja dibuang. Imagine kita 4,000 pekerja, berapa orang family members yang terkesan because of that. Katalah sikit family 5 orang, 20,000 orang terkesan. Kenapa? Kerana no atas tu semua penyangga. Ya, Enron pun case. Another case pun kita dapat anggar tahun 2007-2008 berlaku di Amerika, namanya subprime mortgage loan. Apa benda-benda tu berlaku di Amerika, seluruh dunia kena. Termasuklah Greece, Malaysia kena juga tempiasnya, whereby merudum kita pun saham. So, apakah subprime mortgage loan? Subprime mortgage loan tu macam tu. Sidak bank-bank di Amerika yang beri pinjaman dengan orang yang si layak. Yang beri pinjaman. Contohnya Ahim, kita pinjam nak beli rumah, beli nak beri aja. Tapi apabila benda tu banyak berlaku, of course banyak fail lah naik. Tapi apabila satu tahap merudum habis. Cerita, and Greece kena juga tempias ya. And Malaysia, kita balik ke Malaysia. Yang paling jelas sekali adalah itu bukan hal politik itu hal ekonomi kita. 1MDB, Tengku Zafrul sudah mula statement. Tahun tu aja kita bayar riba aja, bukan prinsipal tu, riba aja 1.57 bilion riba aja, belum prinsipal lagi. Whereby kita tu lah nak depan-depan tu mas tadi yang muda-muda Malaysia masih nanggung hutang 1 MDB sampai 2037. InsyaAllah sama fas dah sedagi lah kali. So kita masih nanggung, imagine kita. Betapa teruknya apabila mana-mana bisnes tidak disandarkan kepada agama. Yang besar, banyak lagi benda cerita. Dari cerita lama lagi, pewajah steel, LCS, semua benda yang ada kaitan dengan siapa? Ahli perniagaan. Sebab hadis itu ada. Maka tujuh usahawan tu. Kecuali sidak tu dia katanya. Banyak kita benda teruk.
Ya, skill besar lah. Now kita kelakar pasal skill kecil. Skill kecil tu dikategorikan sebagai mikro lah. Usahawan mikro. Contoh yang berdagang di tepi raya ke whatever lah, Ya, mungkin kita negara usahawan-usahawan yang apabila kita negara kenanya jadi macam tu, okey. Salah satunya pernah nak viral dalam social media dulu. Orang buannya si puas hati, ada orang berjual sama nak dijualnya di si jauh daripada ya lah. Orang macam ya lah ceritanya. Right. Dan viral ceritanya. Right. So si berlandaskan agama lah ya. Apabila kita negara konsep ekonomi Islam dengan konsep barat tu jauh berbeza. Apa perbezaan besar? Bagi ekonomi moden, katanya resources ataupun sumber-sumber tu adalah terhad. Minyak terhad, galian terhad, semua terhad. So kita kena berebut-rebut ambil. Tapi ekonomi Islam ada lain. Apa kata ekonomi Islam? Sumber tidak terhad. Sumber Allah si terhad. Right. So mungkin kita ada konsep usahawan Islam, nyetuk nak berjual, kan katalah kita berjual cucur pisang saja. Ada orang nak jual cucur pisang juga. Suruhnya berjual cucur pisang. Nyetuk jual juga cucur pisang. Sederet ya cucur pisang dijual. Kebanyakan kita akan mikir, siapa nak beli cucur aku? Right. Jadi sia kita salah. Okay. Dari segi bisnes praktis salah, dari segi Islam pun salah. Sebab apa? Katalah di kampung Gresik, semua orang jual cucur. Mun orang ada yang beli cucur, sini orang pergi. Confirm kampung Gresik. Betul tak? Sebab apa? Banyak gila, choicesnya berlobor saja. Betul sih? So, itu strategi marketing juga sebenarnya. Dalam istilah marketing, pricing yang lalu tu loss leader salah satunya. Whereby jual nak murah ke apa, supaya orang ramai-ramai datang, dia boleh jual benda lain. So patutnya kita ada mentaliti macam ya, menyetuk nak berjual juga benda sama, jual. Sebab apa? Kami mau tok famous macam ya. That's how mentality kita. And rezeki, always remember, rezeki Allah tu dah cukup untuk semua orang. Buat tak usah hati. Okay? So sincerity yang kena ada. So ya konsep simple lah. And then konsep nombor 2, saya nanggau, why contemporary business tu merusakkan, terutama sekali bagi peniaga-peniaga. Kebanyakannya peniaga apabila si dapat pinjam dengan bank dan dia pergi ke sini. Exactly. Dia akan minjam dengan alung. Right. And si dinafikannya, siapa dah kerja bank situ, kajian PhD saya menunjuk bahawa bank-bank perbankan di Malaysia baik, di luar negara baik, si namna mengikut praktis Islam. Masalah. Okey? Masalah. Sebab apa? Komplain orang, nyaman lagi aku minjam duit daripada bank bukan Islam daripada Islam. Okay? Itu salah satu paper yang saya publish masa saya mau PhD itu adalah mengenai itu, bahawa perbankan Islam sebenarnya hanya nyusah. Okay? So mula siapa yang dengar tu ambil perhatian. Why they have to pergi ke tempat yang si sepatutnya. Okay? Walaupun dalam arti kata lain lah, si boleh juga sebenarnya, because Islam kata Islam ada niat tidak menghalalkan cara. Walaupun kita niat bagus, walaupun nak minjam ke apa, cara salah-salah. Jangan sekali-sekali involve dengan alung. That is why alung tu and riba tu clear dalam surah Al-Baqarah 278, 279 misalnya saya. Clear, the only dosa yang Allah ada, aku dan Rasul akan perang orang yang involve dengan riba. Dosa zina, dosa minum arak, si ada perang. But riba, aku perang, kata Allah. Menunjukkan betapa teruknya konsep riba. Itulah kita jaga-jaga. Cuma kita nak minjam duit ke apa, jangan. Kata saya akan minta beberapa karakter ataupun tip-tip yang boleh dibelajar daripada Abdul Rahman bin Auf, cenderungnya berdagang, kenanya berjaya gila. Okay, insyaAllah kata. Okay. And another example bagi yang muda-mudi kena tu, yang banyak founder-founder di Malaysia. Right? Dan yang mula konten apa? Konten bodoh-bodoh. Untuk apa? Narik perhatian, makin ramai makin bagus, right? Ada nak sikit klip dulu whereby narik tudung perempuan. That is konten bodoh-bodoh, haram dalam Islam. Sebab apa? Ia merupakan satu yang melampaui batas. Okay, so Islam kacak.
Kalau nak mula konten sekali tahu lah sia. Jangan melampaui batas. That is dah konsep melampaui batas. Okay. So always remember this. Jangan kita fikir apabila kita tu banyak follower ke, konten kita banyak like dan sebagainya, kita tu hebat. Easy. Because pada kacamata Allah, kehebatannya bukan dia. Right? Kehebatan is apa? Dalam putihnya lah, in our ability to please Allah. Dalam keupayaan kita, juga Allah reda dengan kita. That's why dalam Al-Quran Allah ada bilang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau reda dan aku reda juga kau. Right? About keredaan Allah. So reda tu cari kita. So that's why, contohnya, apabila kita datang suruh dengan ceramah walaupun seorang dengar, berjaya kita. Sebab apa? Allah si nanggau benda-benda million tu. But sincerity, dia paling penting. Okay? So, di sialah saya terdetik, okay, saya perlu cari satu model perniagaan dalam Islam. Supaya saya dapat introduce, macam kata Jiman tadi, maybe kita boleh introduce tu kepada orang kampung, family members kita. Macam ni kita nak makin supaya whether kita berjaya kah, si berjaya kah pada kacamata manusia, kita berjaya pada kacamata Allah. Ya paling, ya dicari kita. Because berjaya pada kacamata manusia tu si relevan langsung. Okay, always remember tu. Okay, so mungkin kita nak bisnes biasa. Bisnes biasa pertamanya perlu ada apa? Modal, betul. Untuk modalnya, mungkin saya nak show modalnya. Maybe saya boleh beri dalam WhatsApp ke apa nah. Modalnya macam tu. Okey, sekejap. Okey. Untuk modalnya. Untuk modal yang saya bangunkan, okey, untuk orang-orang Islam, okey, mengikut kajian-kajian based on hadis dan sebagainya. Okey, pertama ada modal. So apabila kita kelakar pasal modal, 3 gig je dipikir kita. Pertama duit, betul? Keuangan lah. Kedua apa? Orang kerja dengan kita. Yang ketiga apa? Ketiga adalah network. Siapa kontak-kontak kita tu? Betul sih? Pukul rata, ia ajak dia belajar kita, betul? Lebih 20 tahun saya belajar pasal bisnes, ia ajak dia belajar saya. Rupa-rupanya ada satu lagi modal. Satu lagi modal yang kita terlepas pandang. And yang interesting, dalam kajian saya, siapa yang introduce modal tu? Bukan orang Islam, tapi orang Kristen. Saya pun terkejut. Ada pedoman modal tu. Apa modalnya? Yang lain sebagai spiritual capital. Modal spiritual. Okey, kita ada keuangan, kita ada human resource bekerja, dan kita ada network kan? Atau kita pun kita ada geng-geng kita lah. Tapi nombor 4 tu kebanyakan kita di sini ada. Apabila nombor keempat tu saya iaitu modal spiritual, maka berlakulah benda yang pelik-pelik dalam 3 modal kita tadi. Salah satunya adalah modal duit. Apakah benda yang pelik-pelik berlaku dengan modal duit? Pertama, sini sumbernya. Kita mau berdagang sini sumbernya. Okey, adakah minjam? Nah, ada orang dah, kami perlu pinjaman. Si perlu pinjaman. Abdul Rahman bin Auf, apabila migrate. Apabila migrate, nak kami disatukan dengan orang yang terkaya juga lah di sini. Dan orang yang beritnya lah, kamu sahab hartaku aku beri, seorang bini aku beri, apa kena si perlu? Kau just tunjuk aku sini pasar, aku nak berdagang. Nya saya tu satu pengajaran daripada Abdul Rahman bin Auf. Bisnesnya si ada loan yang pakai cash. Yang nombor 1. Okey, jadi macam yang boleh ngembang kata saya kelakar. So, tangga kita apabila 3 benda tu, modal keuangan, modal human resource, sumber manusia, dan modal network kita si dicampur dengan spiritual, maka berlaku pelik-pelik. Contohnya yang paling obvious sekali yang saya tangga, yang saya dah involve dengan usahawan baik di Malaysia ataupun luar negara yang Islam, adalah adanya si tahu membezakan antara riba dan si riba. Saya pun terkejut apabila adanya madah, cik madah tu riba kan cik? Ya Allah, saya pun suspend dengan soalan macam ni. Okay. Maksudnya betapa sebab cari ilmu lah ya cerita kan. Sebab kata Syekh Raimi, perbulak wadah kita sedia ilmu lah. Telefon, semua info ada situ. Betul.
Jadi kita cari apa sebenarnya tu? So, jangan ibuahkan riba nombor satu. Sini sumber kita bermodal tu. Kena fikir betul-betul. Adakah sumber yang daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram? Ya, yang nombor satu. Nombor dua, modal kita dimasukkan dengan spiritual capital, kita belanjanya ke sini. Right? Kita nak invest sini. Ya kata, ya Haji anda banyak scam berlaku. Banyak orang kena tipu. Salah satu penipu yang paling besar sekali dalam scam ya, namanya Bernie Madoff. Bernie Madoff di Amerika tahun 2008 apabila dia didapati bersalah, dia dijatuh hukuman penjara 150 tahun. Ingin kita, berapa umurnya dia akan keluar jail? 150 tahun. Kenapa? Karena mula skim-skim pelaburan macam dia. They call it Ponzi scheme. Okay? So, yang nombor satu. Sama lagi nombor dua. Apabila kita berdagang, cari pekerja, katalah siapa nak buat bisnes itu, yang cek kerja, apa kriteria di tanggalnya? Oh, itu haji itu. Oh, itu bagusnya tu. Salah kriteria. Ya, kriteria nombor dua. Kriteria pertama adalah ni ada semayang sih. Right? Mun masuk waktunya semayang sih. Bak kata seorang pakar motivasi juga, apa yang ada? Apabila manusia tu si semayang, si boleh dipercayakan seorangnya tu. Sebab apa? Mun Allah punya berani manti dedek kita. Betul? Allah punya berani si semayang. So, tapi agak sedih. Mun bos dia si semayang juga, susah lah. Right? Bos dia si semayang, kau semayang? Ni apa? Bos dia mesti semayang. Masa saya mula sikit bisnes dengan orang Indonesia dulu, saya ada 3 pekerja yang saya ambil first day. Tok suruh, okay, sama semua orang semayang lah. Second day, seorang si datang. Semua terus. Okay. And then ada seorang sahabat, gangstar lah, yang gauk lah. Then satu hari dia jumpa, dia kerja ke bos. Padahal tak mula apa aja bos tapi nampaknya dah ada berubah, alhamdulillah. So bak di office dan waktu solat, jom semayang. Dia si apa? Okey, saya dah hal. Asal nak semayang ajak. So satu hari yang ada apa? Bos, kami sekali semayang bos. Umur lah 30 lebih, cip pandai semayang. Tapi si ada hal, alhamdulillah nya semayang dudinya. So semayang, so macam lah kita milih orang. Right? Kita nak hubungan dengan Allah bagus sih. Menghubungkan dengan Allah sih bagus. Macam ni tu nak percaya dengannya. Okay? So ya, paling nombor satu, tangga dulu hubungan. Nombor dua, hubungannya dengan mak bapak bagus sih. Okay? Hubungannya dengan mak bapak sih bagus juga, bukan pekerja yang dicari kita. Maksudnya di situ, dalam model perniagaan Islam, aspek akhlak ya dulu tanggalkan. Pun kita dari segi sumber manusia tu. Okay? Rasulullah SAW ada apa? The best among you are good in character katanya. Orang terbaik di antara kita, kata Rasulullah SAW adalah orang yang akhlaknya paling bagus. Walaupun kita pergi suruh 5 kali sehari, tahajud cik tinggal, tapi panggil kena beru tu orang. Cik bagus pada kacamata Nabi Muhammad SAW. Okay? Always to remember that. So akhlak kena jaga. So mun akhlaknya dah okey, barulah kita gaguh hal benda lain, tu rajin kah whatever lah, right? Tapi mun nombor 1, nombor 2 settle lah, insya-Allah settle benda lain. Saya ada seorang kawan yang ada salah satu kedai makan paling besar di Kuching tu. Yang benar-benar saya apa? Penin palak kulim ni ada. Staff aku tu pelik-pelik pola nanya. Macam ni aku nak ngatur sudah tu. Dari awalnya dah salah milih orang. That's it. Right? Ada what if dia bukan Islam? Dia bukan Islam, lepaslah daripada apa yang kita kelakar tu. Kita kelakar pasal kita nak ambil pekerja Islam. Right? So ialah perlunya spiritual capital. And akhir sekali, apabila network tu ataupun orang kita sebelum ada, kita pun apa, kamceng ya. Ini tu ada kabel, itu ada kabel lah. Dalam bisnes ya. Apabila disandarkan kepada Islam, maka berlakulah rasuah yang melampaui batas. Okay, sebabnya disandar pada Islam. Okay? Sebab kata orang tinggal Islam adalah saya.
Di Malaysia tu senang aja nak jadi kaya. Ada kabel settle. But palaknya tu terjun juga berdagang. Berapa orang kawan yang saya ada jumpa yang million, multi-millionaire. Kini tu dah out. Pernah satu ketika dulu saya involve dengan seorang jutawan di Sarawak. Saya jumpanya di Kuala Lumpur. Okay, terjumpa di Kuala Lumpur. Bila jalan, Lim ni benar. Kau sini tak? Jalan-jalan je, abang nanya. Kau ikut aku malam tu, aku tanya. Pergi sini, ikut aja aku, tanya. Ini jutawan. Okay, ikut. Sini orang pergi. Hard Rock Cafe. Ikut aku ni benda. Bikonnya nampak semua. Kita tahu siapa driver kami. Artis Malaysia is the driver. Bukan duitnya tu. Ini artis jadi driver. Pergi Hard Rock Cafe. Bila pergi Hard Rock Cafe, biasalah gelabang lebum main muzik. Startnya ngambil air arak kan. Dia nanya, ni kau minum apa ni? Cola je lah. And then adalah seorang artis berbunyi, Emra, kau tak minum? Aku pun sembahyang. Dia panggil lah, saya tanya, astagfirullahaladzim. Betapa teruknya akhlak. And now, ni bisnes orang hancur. Right? So that's why kita kena jaga semua benda tu. So network kita mun disandarkan kepada agama, mun kita nak bernetwork dengan orang, kenapa? Karena ukhuwah, persaudaraan. Okay, bukan kerana I scratch your back, you scratch mine. Maksudnya aku dorong kau masa tu, kelak kau dorong aku. Siapa macam dia? Orang saya akan respect kita. Okay, ya, dari segi modal. And modal tu lah diguna pakai untuk apa? Untuk kita mencapai kejayaan. Itu beza besar bisnes contemporary dengan bisnes orang Islam. Apa arti berjaya dalam bisnes? Apa arti berjaya? Macam mana kata orang yang berjaya bisnes? Orang yang duit, ya Rabbi, pakai Mercedes je dulu. Kaya je dulu. Betul. Biar dia sih sembahyang. Kaya, dia berjaya aja. Right? Salah. Semua pengkaji Islam sepakat dalam model perniagaan Islam, nombor satu atas sekali adalah bukan duit. Bukan. Duit nombor dua, iaitu financial success yang layak. Kejayaan dari segi duit. And nombor tiga adalah non-financial success. Tu semua ada barat kah, ada apa, percaya benda tu, and they agree. Tapi bagi usahawan Islam, nombor satu apa? Reda Allah. Biasa ada, reda Allah. Imagine kita. Si kisahlah apa bisnes kita bisnes kecil-kecil kah, kita bisnes bilion kah, mun kita dapat reda Allah, kita ke syurga juga. That is the beauty of Islamic business model. Okay, kacaknya bisnes Islam tu, mun kita mempraktikkannya, sama ada kita berjaya kah, si berjaya kah, pada kacamata manusia kita berjaya. Sebab apa? Allah ada tu caranya. Sebenarnya apa caranya? Okay, ada sikit komponen. Nombor satu, carilah reda Allah banyak-banyak. Siapa berjual makanan di tepi raya tu, always mikir, mun aku merit nyetuk makanan, aku nyuruh nyetuk sihat badan. If dia sihat badan, dia dapat beribadat dengan Allah. Ya, patutnya niat kita. Bukannya kita makin kedekut. Sigit pisang dipotong 4 atau 6. Nah, netok makin kecil. Right? Siang akal. Right? Oh, barang lain pun sikit. Apabila barang turun harga, tak kena simpan turun harga. Sebab apa? Islam bukan di depan. Duit di depan. So, mungkin kita fikir halnya, mungkin kita berrestoran dia juga. Kita nak beri makan orang, catering tu. Kita kena ada niat, aku beri makan orang tu supaya dia tu sihat, dapat beribadat dengan Allah. Mungkin kita jadi kontraktor, aku mula rumah tu supaya dia dapat tenang dalam tu, dapat beribadat dengan Allah. Semua mesti for the sake of Allah. Then dia berjaya. And jangan susah hati. Okay, jangan susah hati pasal rezeki. Allah dah janji. Kau jaga je solat, dan kau ada jaga solat, dan kau banyak istighfar kata Allah, aku akan take care rezeki kau. Kau bersusah hati. Yeah. So banyak-banyaklah kita jaga hablum minallah, jaga hubungan kita dengan Allah dulu, insya-Allah rezeki kita settle. Okay, so ya pasal kejayaan itu, barulah kita mikir hal lain. Apa kejayaan yang lain? Kewangan kita, okay, kita pun company syarikat kita makin besar dan sebagainya. And mun kita nanggal, okay, yang nombor 3, apakah ciri-ciri kejayaan nombor 3? Untuk berdasarkan kepada
pengkaji-pengkaji barat ataupun cendekiawan barat. Bagi daknya kejayaan ketiga tu adalah tranquility, ketenangan hidup. Ya semua pun kita nanggau, walaupun dia bukan Islam. Apa dipolahnya apabila dia sudah sampai ke satu tahap yang kaya gila-gila ada orang. Contohnya Bill Gates ya. Tahu tak Bill Gates yang Microsoft ya. Kita tahu salah satu projek Bill Gates beberapa tahun lepas adalah molah jamban supaya najis manusia tu dapat dikonvert into air untuk diminum. Pelik nak? Kena sebab ceritanya macam tu. Apabila Bill Gates pergi ke India, dia mendapati bahawa satu tempat di India yang ada berpuluh ribu rakyat. Okay, ada satu tempat tu. Jamban shed berkongsi dalam 3 ringgit je. 3 ringgit jamban untuk beribu orang. Rumah kita apa ringgit jamban? Lombong lah, ada 2, ada 3. Betul? Tapi ya beribu 3 jamban. Jadi Bill Gates mikir, macam ni tak turun. Mesti aku mula something tu. Mun nak fikir secara logik, apa saknya gago mula jamban, betul? Nukar najis into air. Pikirnya dah banyak duit. Berturun-temurun si akan habis duitnya. Tapi bagi seorang manusia, dia si puas dengan kekayaan tu sebenarnya. Kepuasannya datang apabila dia bantu orang lain. Ialah kejayaan yang dipraktik setidaknya. So yang kita nanggap orang yang paling banyak duit di dunia contohnya, ini tu adanya malah apa? Adanya meri, dia call it filantropi lah. Adanya meri kekayaan dengan orang, beri kekayaan dengan orang, okay? Beri charity dan sebagainya. Even mun orang Islam lagi kacak lah. Contohnya Salman Al-Rajhi yang mula Al-Rajhi Bank. Right? Orang yang pertama mula perbankan Islam di United Kingdom. Dan few years, I think 5-6 tahun dulu, dia pernah diwawancara. Okay, sidak nanya-nanya. Dia kurang bahasa untuk lah. Poknya dah. Kau untuk bilion tapi kau punya tu saya lagi harta nak. Kena dah. Apa jawapannya? Aku dah beri semua harta aku dengan orang lain, beri dengan family member dan sebagainya. Lalu dia berkata, why kau beri semua harta-harta kau yang berbilion-bilion dengan orang lain? Apa jawapannya? Dia berkata, aku start dulu saya ada apa? Aku start saya ada apa? Nothing, kosong. Aku mau jumpa Allah, saya ada apa je. Biar settle kerja aku. Sidak nenggau. Sidak tu yang dan yang kerja teruk pula apabila dia dah sampai satu tahap yang tinggi dari segi motivasi yang lah yang self actualization. Abraham Maslow pun teori lah. Tahap yang paling tinggi, dia akan cari. Nak nyuruh aku tenang. Nak nyuruh aku tenang. Nulung orang. Apabila nulung orang, masa tenang. Islam cantik. Betul. Islam ada apa? Hubungan jaga dengan Allah. Tenang kau. Right. So that is yang ketiga. Now kita dah ada modal tu Now kita ada kejayaan. Ya cak sebenarnya model perniagaan biasa. Tapi bagi orang Islam ada yang the last one, yang nombor 3. Yeah. Macam tu lah. Untuk modal, untuk kejayaan nak. Si kuat tu, perlu ada satu lagi komponen. Komponen tu yang dipolah saya dalam model saya. Okay. Iaitu Islamic Spiritual Intelligence. Ataupun kecerdasan kerohanian Islam. Okay. So, kita baca sebenarnya Islamic Spiritual Intelligence tu banyak. Imam Ghazali ada kelakar pasal tu, Sudah Hanifu ada kelakar, macam-macam. Tapi bagi saya mula keputusan, since kita tak belajar kelakar pasal keusahawanan bisnes, kita kena carilah model perniagaan ataupun orang yang boleh dimodelkan. Siapa orang yang boleh dimodelkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Right? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan 4 karakter, tabligh, siddiq, amanah dan fatanah. So this tabligh, siddiq, amanah dan fatanah tu lah yang menghubungkan antara modal dan kejayaan. Itu yang memantaunya kelak. Okay? So kajian saya mendapati bahawa usahawan-usahawan di Sarawak agak malang sekali. Kajian saya mendapati bahawa ada langsung wujudnya Islamic Spiritual Intelligence, tabligh, siddiq, amanah, fatanah dalam usahawan-usahawan mikro di Sarawak dalam mengejar untuk berjaya. Ada beberapa sebab. Sebab pertama, yang Haji pun dah pernah mula sudah usahawan semua, right? Ada model perniagaan Islam secara formal yang dipolah di Sarawak untuk membimbing usahawan-usahawan. Ada. Saya dah involve dengan usahawan lebih 20 tahun.
Si ada. Okey. Kajian saya mendapati bahawa benda tu si wujud. Okay, so tu lah fardu kifayah kita. Kita kena mewujudkan benda tu. Si dapat menyalah, kau sahabat kita si ada benda tu. Si dapat nyalah adanya. Sebab apa? Nya si di ketengahkan benda tu. Si di padah. Tu sebenarnya. Dan si di padah. Dan sepatutnya kita madah. Tu caranya. Jadi kena satu model, insyaAllah settle. Si kisah komuni kita kecil kah, besar kah, modelnya sama aja. Okay, yang nombor satu. Nombor dua, kita minoriti. Jadi nak mula, contohnya khusus spesifik hal yang agak sukar. Israel tidak marah ke ACDC, ke SMB, saya pernah jumpa dengan sukar untuk dia mula. Jadi hanya yang boleh mula ya, si akan ada isu pula adalah masjid atau surau-surau. Sebab apa? Mungkin kita mula memang khas untuk Islam lah. Right? Mungkin kita di luar mula akan ada isu. Jika kita minoriti. Okey. Jadi ya nombor dua. And nombor tiganya adalah awal-awal kena padah dengan orang yang berdagang tu. Apa sebenarnya di kepung kita? Apa di kepung kita sebenarnya? Ada keuntungan aja, keuntungan motor besar berjaya lahnya ya, selalu travelling berjaya lahnya ya, right? Nampak orang pergi umrah berjaya lahnya. Kita sih kisah, duitnya halal ke haram kita sih kisah. Terus kita nanggap daripada kacamata kasar aja. Tapi ya sebenarnya bukan. Yang dicari kita adalah reda Allah. Ya aja. Baik kita kecil bisnes ataupun bilion bisnes, reda Allah yang sama. Syurga ya sama aja. Sila tahu sel tahu siapa 1 juta, masuk syurga nombor last kali siapa, saya dah cakap sama aja dia. Right? Dah azan. Dah azan juga. Siapa lagi? Last, saya nak keluarkan pasal Abdurrahman bin Auf.
Saya nggak bisa. InsyaAllah sama-sama kita belajar 5 perkara yang boleh kita belajar daripada Abdurrahman bin Auf dan juga Abu Bakar Siddiq. Okay. Pertama, nomor 1 itu adalah ikut kajian-kajian. Pertama, Abdurrahman bin Auf yang pakai cash, yang berdagang pakai cash. Okay. So, nya si mau minjam duit orang ke whatever, sebab apa susah. Nya akan menyusah kita pada masa akan datang. Terutama sekali pun bisnes si bagus. Yang nombor 1. Nombor 2, macam ni nya dapat membangunkan bisnesnya, maunya si makin minjam duit. Betul. So, konsep nombor 2 yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf adalah si kisah berapa margin on. Baik marginnya 1%, 10% on. Okay, kita kadang-kadang cik hilang margin. Ya nak mula. Ada orang terima because dia negara keberkatan. So apabila ada cash, asal ada peluang mula untung baik sikit on, then disiplin pola lagi. So ya nombor 2. Okay. Nombor 3, sifatnya adalah tell the truth. Padah betul-betul. Okay, terutama sekali contohnya mun kita jual, katalah kita jual cucuk pisang ke, okay, katalah benda tu dah digoreng kali ketiga. Panas lah. Orangnya, fresh tak? Oh, fresh tu, fresh. Ada 3 kali goreng. Right? Abdurrahman bin Auf sih, 3 kali dah kena goreng tu. Sebab apa orang pebulak dalam berdagang? Nya pebulak dalam berdagang, nya harap bahawa apabila nya bulak itu, nya dapatlah jual itu. Betul? Which is wrong. Salah ya. Kita kena padah as it is. Ya je. Ya 3 daripada Abdurrahman bin Auf. How about Abu Bakar As-Siddiq? Sama juga, usahawan juga Abu Bakar As-Siddiq. Okay. So nomor 1, apa yang boleh dipelajari daripada Abu Bakar As-Siddiq? Bangunkan ciri-ciri ataupun karakter seorang yang boleh dipercayai. Itu namanya As-Siddiq. Right? Yang Nabi berapa? Yes, betul. And karakternya sebenarnya, kalau kita baca sirah Abu Bakar As-Siddiq tu, nya orang yang really trustworthy, boleh dipercaya, and orang respect, hormatnya kerananya tu orang yang boleh dipercayai. And nya merupakan seorang usahawan yang berjaya juga. And nombor 2 yang kita boleh belajar daripada Abu Bakar As-Siddiq adalah menggunakan kekayaan hasil daripada bisnesnya untuk nolong orang lain. Sebab apabila bin Rabah kena siksa dan sebagainya, Abu Bakar As-Siddiq tu dengan karakternya, dengan perwatakannya, affluence-nya, influence-nya, nya boleh membebaskan Bilal bin Rabah dengan harta dan sebagainya. So ya sepatutnya nak diusahakan kita. So si kisah di sini kita berdagang. Baik kita berdagang di tepi jalan, berdagang di mall, kecil, besar, ganjarannya sama. Okay. Akhir sekali, apakah ganjarannya? Saya semadat hadis riwayat At-Tirmizi. Tirmizi pada this is based on hadis Rasulullah SAW, katanya pedagang, peniaga yang jujur pula dan akan dibangkitkan dengan bersama dengan para anbiya dan para syuhada. Sini ada anbiya dan syuhada dibangkit, syurga lah sini lagi. Right? So ialah dikepung kita. Akhir sekali saya nak nutup majlis tu dengan apa yang dipadah oleh orang negara Syam dulu. Bila duduk sama-sama berdagang, apa katanya? Lim katanya, kepak kerja kita tu Lim sudah. Kena bang menanya, ni nak kepak kita bagi orang Islam, pergi suruh tiap-tiap waktu, malam semayang, ngaji, setahun sekali puasa, right? Mak bola kerja macam-macam je, kepak. Sampai bila? Sampai kita masuk syurga katanya. Sampai kita masuk syurga. So bila kita masuk syurga? Anytime, insya-Allah. So the moment kita mati, that's it. Semua yang teruk-teruk bola kita settle dah. Settle. Okay? Ialah kejayaan hakiki. Okay? iPhone tu Steve Jobs ruginya. Sebab apa? Nya bukan mati dalam Islam. Kita mau kita mati dalam Islam, dan Allah reda kita. Okay?
Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak lah pada Musi dan Ejikin Suruh Kampus itu. Ya, mungkin ada kesilapan, maaf, okay. Semuanya datang daripada Allah. Ikhlaskan niat kita supaya apa yang dipolah kita dari Allah terima sebagai satu amalan. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkongsian yang amat baik kepada orang Muslim, dan mudah-mudahan kita doakan beliau memberi hikmah atau memberi konsultan beliau kepada masyarakat Islam khususnya di negeri Sarawak, sebab belum kita Interesting topiknya. kedua Indonesia ramai usaha-usaha budaya di antaranya haji. Kita pernah kena hakim manajemen kalbu ya, karena ada masalahnya hotel apa kemungkinan besar dan guna juga model-model besar. Dan saya pernah lupa juga uang pada budaya di Indonesia satu ketika kemudian jatuh sekejap, tapi sekarang ini membangun lagi di Indonesia dengan produk yang terkini SPA, haji apa namanya haji ya, SPA ya. Kita itu berjaya di Indonesia dengan model-model perayaan Islam. Jadi mudah-mudahan usaha harapan kita awam Muslim dapat satu tempat yang baik untuk mendidik usahawan, bakal usahawan dan anak muda yang pada masa itu memang amat perlu dibimbing, sebab apabila kesan lepas COVID itu ekonomi agak suram dan perlu injection capitalnya adalah iman dan takwa. Dan begitu juga tadi apa yang beliau katakan tadi, mencari dari Allah untuk mereka berjaya di dunia dan di akhirat menjadi seorang pesawat. Dan sekali lagi daripada JK Masjid Datuk Rahman Kampung Gresik ini mengucapkan juga terima kasih pada Dr. Ahmad Muslim kerana sudi hadir juga untuk berkongsi dengan ahli-ahli jemaah pada malam itu. Dan ada kesempatan lain, ada peluang lain, ada program lain lagi mungkin kita akan jemput dari semasa ke semasa, dan kita akan panjangkan juga usaha beliau ini kepada rakan-rakan kita, khususnya rakan-rakan kita yang berada di dalam masjid-masjid itu. Dan apa nama tadi, bila kita melihat memang perlu injection capital ini untuk menjadi uang-uang berjaya. Jadi terima kasih atas perhatian, dan sehingga kita bertemu lagi dalam program-program yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.